Kerajaan Melaka pada awalnya diasaskan. Kajian sejarah terdahulu mencatatkan Kesultanan Melaka diasaskan sekitar tahun 1400. Pada tahun 1391, Kerajaan Sriwijaya telah diserang oleh Kerajaan Majapahit. Hal ini membuatkan putera Raja Palembang yang bernama Parameswara dan para pengikutnya mengundurkan diri ke Temasek, yaitu di Singapura. Parameswara bertakhta di Temasek setelah menewaskan penguasa pulau tersebut yang bernama Sang Aji Singapura. Namun pada tahun 1398, penguasa pulau tersebut membuat serangan balas dan Parameswara mengundurkan diri ke Semenanjung Tanah Melayu. Pada mulanya, Baginda bertapak di Muar, seterusnya berpindah ke Sening Hujung, Beretam, dan akhirnya tiba di Melaka sekitar tahun 1400 Masehi. Ketika Parameswara tiba di Melaka, perkampungan nelayan telah pun wujud. Parameswara menamakan kawasan tersebut bersempena dengan nama Pohon Melaka. Pohon Melaka tersebut yaitu pohon sandaran Baginda ketika melihat satu peristiwa istimewa, yaitu anjing buruannya ditendang oleh seekor pelanduk. Melaka mula berkembang dan menjadi maju, menjadi pusat perdagangan termasyhur di mata dunia, terutama pada abad ke-15. Dalam kajian mutakhir, terdapat sarjana yang mengemukakan bahawa Kerajaan Melaka diasaskan pada tahun 1262. Tarikh baharu ini lahir ekoran kajian terhadap naskah Melayu Agung, yaitu Sulalatus Salitin. Apakah faktor perkembangan Kerajaan Melayu Melaka? Yang pertama, hasil bumi semula jadi dan kedudukan geografi, yaitu berada di tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Terdapat juga hutan bakau, sumber galian seperti emas dan hasil bumi yang banyak. Terdapat banyak plankton di lautan, yaitu makanan haiwan laut dan hasil lautan yang lain. Yang kedua, dari sudut ekonomi, memiliki kekayaan hasil serantau seperti rempah ratus dan hasil hutan seperti rotan, kayu, damar menjadi barang dagangan yang penting ketika itu. Melaka turut dilimpahi kemewahan barang dagangan dari negara luar. Yang ketiga, politik dan pentadbiran. Melaka dilindungi oleh kerajaan Cina kerana adanya hubungan diplomatik yang dibina. Melaka dilindungi dari serangan dan ancaman daripada Siam. Melaka turut mempunyai ciri keselamatan dari ketenteraan yang baik. Wujudnya sistem perundangan, yaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, banyak membantu kerajaan mengekalkan keamanan. Melaka turut mempunyai sistem perbendaharaan kerajaan yang tersusun, termasuklah sistem cukai dan jual beli. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, lingua franca, membolehkan komunikasi Melaka berjalan secara lancar. Dan akhir sekali, apakah penyebabnya kejatuhan Melaka pada tahun 1511? Yaitu terbahagi kepada dua, faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman yaitu kelemahan pemerintah, kelemahan pembesar, kelemahan sistem pertahanan, kurangnya perpaduan rakyat Melaka, sikap pembesar tidak adil, dan akhir sekali pegangan agama yang sangat lemah. Faktor luaran pula, penemuan Tanjung Pengharapan, pengkhianatan dalam kalangan pembesar itu sendiri, perisikan dan intipan, akhir sekali serangan Portugis kepada Melaka pada tahun 1511 sehingga akan Kerajaan Melaka akhirnya jatuh di tangan Portugis. Rasanya itu saja daripada saya sendiri. InsyaAllah di masa akan datang saya akan kongsikan mengenai sejarah yang patut kita ketahui. Terima kasih.